Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penilai dan peserta yang dihormati. Saya Nur Samahah binti Muhammad Zainul Elaizah Anwar daripada Politeknik Sandakan Sabah akan membentangkan tajuk kajian saya potensi media tanaman daripada sisa domestik terhadap pertumbuhan bayam, Spinacia oleracea. Pengenalan. Pada masa kini, kuantiti sisa domestik yang dijana setanding dengan jumlah penduduk yang menghuni sesuatu kawasan. Pertumbuhan penduduk, peningkatan taraf sosioekonomi dan perubahan gaya hidup yang semakin canggih antara faktor penyebab peningkatan bahan buangan domestik di dunia. Pengurusan sisa domestik adalah antara masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan bandar di negara membangun. Pembuangan sisa domestik sering berlaku menyebabkan terjadinya pencemaran bau dan pandangan yang tidak enak yang boleh mengakibatkan masyarakat berasa tidak selesa, terutamanya di tempat-tempat yang menjalankan operasi kedai makan. Dalam kajian ini, sisa domestik seperti kulit telur dan hampas teh digunakan sebagai sumber nutrien kepada tanaman dengan dibusuai menjadi media tanaman. Sisa domestik daripada jenis organik mengandungi pelbagai bahan organik yang baik seperti nutrien kepada tanaman seperti nitrogen yang berfungsi untuk pertumbuhan daun, fosforus untuk pertumbuhan akar dan kalium untuk pertumbuhan bunga dan buah seperti dilaporkan oleh Nordiana 2021. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat potensi sisa domestik sebagai media tanaman dan mengkaji kesan penggunaan sisa domestik iaitu kulit telur dan hampas teh terhadap pertumbuhan bayam, Spinacia oleracea. Sedikit sorotan kajian. Sisa domestik adalah bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti sisa makanan, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Sisa domestik terdiri pada bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik adalah bahan yang mengandungi unsur pemakanan tumbuhan yang dibekalkan secara langsung kepada tanah bagi pertumbuhan tanaman yang boleh dijadikan sebagai baja. Dondiana 2021 melaporkan baja organik adalah mempunyai manfaat yang tinggi kepada pembesaran pokok dengan peranan humus dan komponen organik tanah yang lain yang mana ia dapat mengekalkan kelembaban tanah, memperbaiki struktur tanah di samping mencegah hakisan pada tanah atas ataupun topsoil. Dalam kajian ini, sisa domestik yang kami gunakan adalah kulit telur dan hampas teh. Kulit telur baik untuk tanaman kerana ia mempunyai kandungan kalsium yang tinggi. Selain itu, ia juga mengandungi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalium fosfat dan 4% bahan organik yang mana telah dilaporkan oleh Panda pada 1995. Kalsium karbonat merupakan sumber kapur yang kuat untuk menutrisikan pH tanah yang berasid dan juga membantu menyuburkan tanah. Bagi hampas teh pula, ia mengandungi pelbagai jenis mineral seperti karbon organik, tembaga 20%, magnesium 10% dan kalsium seperti yang dilaporkan oleh Lindrum 2010. Selain itu, ia juga mengandungi kalium, fosforus dan nitrogen yang merupakan elemen penting untuk pertumbuhan tanaman. Dan apabila ia dicampurkan dengan tanah, ia dapat meningkatkan dan merangsang pertumbuhan tanaman di mana nutrien tanah dapat dikekalkan. Okay, untuk metodologi, pertama kami menyediakan media tanaman daripada kulit telur dan hampas teh, di mana kulit telur dan hampas teh ini dikeringkan dahulu di bawah matahari dan kulit telur kemudian dikisar halus sebelum dicampurkan dengan topsoil dan pasir, di mana nisbah yang kami gunakan adalah 3-2-1 iaitu topsoil 3, pasir 2 dan sisa domestik 1. Kajian ini dijalankan di Nursery Politeknik Sandakan Sabah dan dengan menggunakan reka bentuk RCBD iaitu Randomized Complete Block Design di mana kami menggunakan 4 rawatan dengan 5 replikasi. Rawatannya adalah T1 di mana campuran tanah, pasir dan kulit telur. T2 adalah campuran tanah, pasir dan hampas teh. T3 adalah campuran tanah, pasir, kulit telur dan hampas teh. Dan T4 adalah campuran tanah dan pasir iaitu sebagai kawalan di mana sisa domestik tidak dicampurkan dalam rawatan 4. Parameter yang kami ambil untuk data adalah tinggi pokok, lebar daun dan bilangan daun serta berat pokok diambil selepas ia dituai. Dan data yang dapat
dan diperolehi kami menggunakan perusahaan SPSS untuk analisis dengan ujian TIKI pada tahap signifikan 0.05. Okey, ini adalah hasil kajian kami di mana jadual ini menunjukkan kesan penggunaan sisa domestik terhadap tinggi pokok, lebar daun, bilangan daun dan berat pokok. Dan analisis yang digunakan adalah ujian TIKI dengan arah signifikan 0.05, di mana nilai min yang dengan huruf yang berbeza menandakan perbezaan min yang signifikan. Data yang ditunjukkan adalah data min dengan sisihan piawai. Data yang ditunjukkan, kami mendapati penambahan sisa domestik dalam medium tanaman dapat membantu meningkatkan pertumbuhan pokok bayam. Dapat dilihat di sini, rawatan T1 kulit telur memberikan nilai yang paling tinggi untuk ciri tinggi pokok dan juga ciri lebar daun, di mana peningkatan sebanyak 12% bagi ciri tinggi dan 36% bagi ciri lebar daun, dan kedua-dua nilai min ini adalah signifikan. Bagi parameter bilangan daun pula, didapati rawatan T2 iaitu campuran media tanaman dengan hampas teh adalah yang paling tinggi, iaitu dengan peningkatan sebanyak 18% dan signifikan. Di data berat pokok pula, didapati rawatan T3 iaitu campuran media dengan kulit telur dan hampas teh dilihat paling tinggi sekali, di mana ia dapat meningkatkan nilai berat pokok sebanyak 68.4% jika dibandingkan dengan kawalan, dan nilai ini adalah signifikan. Daripada ujian TIKI yang dijalankan dengan arah signifikan 0.05 menunjukkan keputusan yang signifikan kepada peningkatan semua ciri yang diuji jika dibandingkan dengan kawalan. Maksudnya kesemua rawatan yang menggunakan sisa domestik memberikan nilai yang tinggi dan meningkat dengan signifikan jika dibandingkan dengan rawatan kawalan. So, secara keseluruhannya dapat lihat peningkatan semua ciri ini daripada kesemua rawatan dengan nilai min yang signifikan. Daripada analisis data yang telah dijalankan, dapat disimpulkan kemungkinan peningkatan pertumbuhan bayam daripada rawatan campuran kulit telur mungkin disebabkan oleh tahap kesuburan tanah yang meningkat. Menurut kajian Bimasri dan Murniati 2017, kulit telur dapat meningkatkan nilai keasidan tanah iaitu pH kerana ia mengandungi kalsium karbonat yang cukup tinggi, dan dia boleh digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan tahap kesuburan. Dan keputusan ini bertepatan juga dengan kajian daripada Erwin pada tahun 2020, di mana kajiannya mendapati bahawa serbuk kulit telur dapat meningkatkan tinggi pokok dan berat pokok bagi kacang hijau Vigna radiata L. Kesan daripada campuran hampas teh juga dilihat dapat meningkatkan pertumbuhan yang signifikan kepada bayam. Sisa hampas teh yang mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi seperti yang dilaporkan oleh Patil et al. 2018 yang menyatakan bahawa hampas teh dapat menyumbang kepada peningkatan tumbuhan, di mana nitrogen merupakan sumber nutrien terpenting semasa peringkat awal pertumbuhan vegetatif tanaman. Kajian Calder 2017 pula melaporkan bahawa pokok bayam yang dirawat dengan hampas teh sebagai medium tanaman mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan bilangan daun pada pokok bayam. Sebagai kesimpulannya, didapati sisa domestik dalam kajian ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bayam bagi ciri-ciri yang diuji, iaitu tinggi pokok, lebar daun, bilangan daun dan berat pokok. Antara kesan baik sisa domestik ini adalah ia dapat menambahkan kadar fotosintesis tanaman, di mana kita dapat melihat perbezaan saiz dan lebar daun antara rawatan yang ditambah sisa domestik, di mana lebar dan saiz daun yang membesar ini boleh membantu kadar fotosintesis, iaitu bertambahnya jumlah klorofil pada daun bagi proses fotosintesis. Setiap sisa domestik ini mempunyai kandungan nutrien yang berbeza, yang mana baik untuk kesuburan tanah dan juga pertumbuhan pokok, dan
Nutrien beza ini mempunyai fungsi dan kelebihan tersendiri sebagai baju tanaman. Jadi untuk kajian akan datang, kami cadangkan agar menggunakan campuran sisa-sisa domestik yang lebih pelbagai untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang lebih baik dan menyeluruh. Ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan untuk pembentangan ini. Okey, itu sahaja untuk pembentangan saya kali ini. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membentang dalam konferensi ini. Terima kasih.